Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Buzi. Hari ini saya akan bincang tentang bagaimana uh, melaksanakan pengajaran untuk menjadikan murid lebih mudah memahami konsep kira tambah nombor pecahan. Sebenarnya saya terpanggil untuk bincangkan tajuk ini uh, kerana saya dapati sebilangan besar guru daripada sebilangan besar guru mengajar tajuk ini dengan pendekatan hafalan. Jadi saya cukup risau tentang pengajaran secara hafalan kerana matematik itu sendiri sebenarnya bukan satu subjek yang boleh dipelajari secara hafalan. Jadi untuk melihat tajuk ini, saya suka tunjukkan pengajaran, contohnya pengajaran ini satu pengajaran asas lah operasi kira tambah nombor bulat lah nombor bulat. Okey. Contohnya ini adalah untuk pengajaran asas lah untuk pelajar-pelajar peringkat asas, peringkat arah 1. Contohnya 2 tambah 3. Okey? 2 tambah 3. Dan untuk tajuk begini, mungkin mudah sekiranya kita mengajar dengan 2 tambah 3 menggunakan jari. 2 ditambah lagi dengan 3. Biasanya mungkin kanak-kanak buat 1, 2, lepas tu ditambah lagi dengan 3. 1, 3, 4, 5 begitu dia jadi 5. Ini pengajaran yang sering kita laksanakan. Kita ada 1, 2, lepas tu ditambah lagi 3, 4, 5. Okey. Itu contoh. Guru biasanya mengajar begitu. Okey. Ini adalah contoh mudah lah, contoh nombor-nombor kecil macam ni. Jadi persoalannya ialah bagaimana kita nak menjadikan pelajar itu memahami operasi tambah ni. Okey, bukan setakat dia boleh melaksanakan prosedur menambah, tetapi dia boleh memahami. Jadi satu pendekatan yang mudah untuk dilaksanakan ialah dengan membuat, contohnya dengan membuat lakonan atau main peranan. Contohnya seorang kanak-kanak, seorang kanak-kanak kita suruh dia main peranan. Contoh nama dia Ali. Kanak ini nama dia Ali. Kita suruh dia main peranan. Contohnya dia ada 2 biji bola sekarang. Kita suruh dia pegang 2 biji bola itu di atas meja ataupun memegangnya dan sebagainya. 2 biji bola. Okey? Dan tambah 3 ni bermaksud dia ambil lagi sebanyak 3 biji bola. 1 per 1 tambah 1. Ambil lagi, tambah lagi 1. Ini lakonan mesti boleh dibuat dengan secara main peranan. Dan ambil bola yang 3 tambah lagi. Dan dia akan nampak di depan dia, di atas meja dia ataupun dia pegang. Sekarang dia akan jadi 5 biji bola. Begitu. Ini adalah satu cara atau pendekatan untuk memberi mereka kefahaman. Okey? Ya. Dan dia mengelak daripada proses menghafal. Jadi sebenarnya aktiviti ini merupakan satu aktiviti yang kita boleh lakukan dan membiasakan mereka dengan aktiviti ini sehingga mereka boleh memahami konsep tambah.
Okey. Nah, jadi saya nak bawa anda semua hari ini kepada bagaimana kita nak mengajar tentang kira tambah pecahan. Nah, okey. Jadi kira tambah pecahan, contohnya kita ambil 1/5 tambah, okey, kita ambil 2/5 tambah 1/5. Okey. Jadi macam mana? Okey, dan sebilangan besar daripada guru lah, sebahagian daripada guru yang mengajarnya mungkin secara hafalan, secara prosedur. Okey, ada yang mungkin buat begini oleh kerana dia punya penyebutnya sama dan kita tambah 2 dengan 1, dia akan dapat 3/5. Itu satu cara lah, satu cara. Okey. Ataupun ini cara satu. Okey. Atau cara 2, ada yang terus 2 tambah 1. Okey, yang terus 2 tambah 1 menjadi 3/5. Okey. Jadi saya lihat tindakan pengajaran begini adalah secara hafalan, iaitu prosedur. Jadi bagaimana nak memberi mereka kefahaman, kefahaman. Okey, kita sebenarnya boleh menggunakan contoh yang saya tunjukkan tadi, 2 tambah 3 dapat 5 kan. Jadi contohnya kita kita lukis ataupun kita guna kad. Kita boleh guna kad yang kita potong 5 bahagian macam ni. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5 yang sama besar. Ni kita guna kad. Okey. Dan 2/5 tu bermaksud 2/5 ni bermaksud 2 bahagian daripada 5 bahagian. Itu maksud 2/5. Okey. Jadi 1/5 tu bermaksud kalau kita ada 5 bahagian macam ni ada 1 daripada 5. Jadi macam mana kita nak memahamkan murid-murid kita tentang operasi 2/5 tambah 1/5. Okay. Sebenarnya konsep asas di sini ialah dia, kalau kita katakan Ali tadi, okey, kita kata Ali tadi, Ali. Ni kita gunakan kad, saya ingatkan kembali, gunakan kad. Ali ada 2/5. Okey. Jadi sekarang dia ambil 1/5. Kita ambil satu keping ini. Satu keping ni. Ini di kad, ini ada di kad. Dan kita ambil satu keping ni. Dan satu keping ini seolah-olah Ali ambil. Jadi Ali ambil satu keping ni, satu keping ni dan dia tampal di kad dia ni. Dan dia akan tambah di sini. Itu maksudnya kira tambah. Kira tambah maksudnya dia ada berapa asalnya dan ditambah lagi. Dan konsep inilah yang jarang kita perkenalkan. Ditambah lagi dan dia akan jadi 3/5. Itu maksud dapat 3 dari 3/5. Okey.
dan pengajaran begini memberi mereka nampak bahawa 3/5 itu diperolehi apabila 2/5 tambah 1/5. Ini adalah satu cara untuk memahamkan mereka pada peringkat awal sebelum mereka kita ajar dengan prosedur. Okey? Jadi kalau kita terus mengajar mereka dengan prosedur, menyebabkan mereka akan apa? Terterap dalam pemikiran mereka bahawa matematik itu sebenarnya hafalan, sebenarnya prosedur dan tidak ada berfikir. Jadi itu sebenarnya tanggapan yang tidak betul. Jadi kita mesti mengelak daripada memberi kefahaman yang tidak betul tentang matematik. Sebab kalau mereka hafal, lama-lama mereka akan menjadi kurang berminat terhadap pembelajaran matematik. Okey? Jadi saya akan tunjukkan lagi contoh. Contoh 2. Nah, contoh 2, 1/2 tambah 1/4. Okey? Jadi macam mana nak ajar mereka? 1/2 tambah 1/4. Jadi untuk kes ini cenderung guru akan cerita secara prosedur. Prosedur iaitu apa? Prosedur ialah tukarkan ataupun samakan penyebut. Bila kita kata samakan penyebut, berarti kita sudah mengajak mereka untuk menghafal. Jadi kita sama penyebut, kita darab 2 dan atas 2. Di bawah 2, atas 2 supaya dia jadi 4. Sama penyebut. Jadi kita pun ajar dia 1/2 darab 2 darab 2 tambah 1/4. Dan dia akan jadi 2/4 tambah 1/4. Dan kita ajar seperti tadi menjadi 3/4. Jadi sebenarnya bila kita mengajar begini, mudahlah untuk cikgu mengajar prosedur. Tetapi budak tak tahu apa, budak tak faham. Itu sebabnya budak di sekolah rendah menghadapi masalah untuk melaksanakan operasi kira tambah, kira tolak, kira darab, melibatkan nombor pecahan. Jadi saya cadangkan jangan elak daripada mengajar mereka cara ini pada peringkat awal. Ini adalah cara sebenarnya setelah mereka dah memahami konsep ataupun cara melaksanakan operasi kira tambah nombor pecahan ini, setelah mereka faham, baru kita boleh ajar dengan prosedur. Okay, jadi macam mana kita nak bagi mereka faham? Jadi saya suka tunjuk cara kita menggunakan kad tadi. Okey, kad tadi kita kad ini kita ada 1/2. 1/2 makna dia 1 daripada 2. Kita cerita kat dia macam tu, kadnya. 1 daripada 2. Okey? Okey? Dan 1 daripada 2 ini dan kita tambah dengan 1 daripada 4. Jadi kita ambil kad tu 1 daripada 4. Itu maksud dia. Okey? Dan kita potong di sini. Kita potong di sini. Okey? Potong kad di sini. Dan kad ini kita pindahkan kat sini. Dia akan berada di sini. Dan kita akan nampak bahawa sekarang dia akan jadi 3/4. Bila kita buat begini, mengelak daripada pelajar membuat satu kesilapan besar yang akhirnya akan menjadi satu miskonsepsi kepada mereka. Contohnya begini, 1/2 tambah 1. 1/2 tambah 1/4. Kita kata samakan pembawa, samakan penyebut. Jadi akan dapat 2/4 tambah 1/4 dan cenderung untuk pelajar buat 3/8.
Iaitu 2 tambah 1, 4 tambah 4. Jika mereka lakukan macam ini adalah satu silapan yang besar. Okey, satu kesilapan yang besar. Iaitu dia menambah yang atas dan menambah juga yang bawah. Ini berlaku, miskonsepsi ini berlaku berpunca daripada pengajaran kita secara hafalan dan dia tidak faham apa yang dia laksanakan. Jadi kalau kita buat macam ni, okey, kita buat macam ni, dia akan nampak bahawa bila kita ambil yang ni, sebenarnya kita tambah yang kita punya. Kita dah ada di sini. Ini kalau kita kata ahli tadi. Ini ahli sudah ada. Sudah ada 1/2. Ditambah lagi dengan 1/4. Di satu bahagian ditambah. Dan dia akan jadi 3 daripada 4. Itu maknanya. Bukan bererti tambah 2 kumpulan ni. Bukan tambah 2 kumpulan ni. Tapi tambah yang 1/4 ni kepada yang asal. Tambah kepada yang asal. Tambah kepada yang asal. Dia akan jadi 3/4. Itu maksud dia. Okey. Saya tunjukkan lagi. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Okey. 1/2 tambah 1/3. Ini melibatkan, kalau cikgu ajar biasanya samakan penyebut, yang ni darab 3, yang ni darab 2, ni pun darab 2, dia akan jadi 3/6 tambah 2/6. Dan debat seterusnya, oleh kerana penyebutnya sama, dia akan jadi 5/6. Ini yang cenderung untuk cikgu ajar. Sebenarnya kaedah ini adalah kita panggil prosedur. Yang prosedur ni sepatutnya dipelajari setelah dia memahami konsep. Okey? Jadi macam mana cara untuk pengajaran yang melibatkan konsep tadi? Okay, seperti yang saya maklum tadi, Yang ni ini adalah yang kita sudah ada, yang ahli sudah ada, yang Aminah sudah ada, yang Ahmad sudah ada. Dia dah ada separuh. Itu maksud dia. Dia dah ada separuh. Okey, jadi kita boleh bagi kad kat dia dalam bentuk bulatan macam tu. Dia satu bulatan, satu kad, dan dia ada separuh. Daripada kad yang bulat tadi, dia dah dapat separuh. Itu maksud dia. Okey. Dan ditambah dengan 1/3. 1/3 makna dia, ini 1/2, dan ini 1/3. Makna dia 1/3 tu maksud dia ialah yang ni kad ni perlu dibahagi dengan 3. Jadi kita bahagi lagi 1/3. Itu makna dia 1/3. Tapi kalau kita letak, ambil yang ni, kita letak ke sini. Okey? Kita letak di sini. Ambil sini, kita letak di sini. Menyebabkan kita tidak tahu berapa, setelah kita tambah tu, berapa pecahannya sekarang. Kita tak tahu. Anak murid kita tidak tahu. Okey? Jadi bagaimana kita nak buat? Itu timbulnya konsep menyeragamkan penyebut. Jadi kalau 1/3, berarti setiap satu ini, okey, kalau kita nak tengok 1/3, kalau kita contohnya kita bahagi 2 kat sini, kita akan dapati yang ini adalah sama besar. Makna dia, kalau kita bahagi 2 ni, dia akan sama besar. Berarti di sini dia akan jadi 1/6 sekarang. 1/6 sekarang. Gitu. Berarti yang 1/3 ni sebenarnya sama dengan 2/6. Itulah konsep dia. 1/3 tu sama dengan 2/6, iaitu 2 daripada 6. Okey?
Dan bila kita begini, yang ini sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 6 bahagian. Suruh dia bahagikan ini kepada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya. Pada 6 bahagian. Jadi yang dia dapat 1/2 tu sebenarnya kalau kita pecahkan kepada 6, dia tu sebenarnya sama dengan 3/6. Sebab setiap satunya 1/6, 1/6, 1/6. Kita boleh tunjukkan dia dengan menggunakan kad. Okey? Jadi kita pun bila kita kad kita sudah siap macam ni, barulah kita ambil yang ini satu pecahan kita tampal di sini, satu pecahan lagi kita tampal ke sini. Itulah yang akan wujudkan 1/2 tu sebenarnya sama dengan 3/6. Dan 1/3 tu sebenarnya sama dengan 2/6. Inilah yang sepatutnya pelajar nampak. Dan sekarang 1/2 tambah 1/3 tu sebenarnya sama dengan 3/6 tambah 2/6 sama dengan ni operasi tadilah. Okey. Jadi 3/6 ditambah ni dia akan jadi 5/6 ini. 5/6 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Ini adalah contoh bagaimana kita nak mengajar pecahan, tajuk pecahan dengan berdasarkan kepada kefahaman. Ini penting kita ajar kepada murid-murid kita pada peringkat awal pengajaran operasi kira tambah pecahan. Okey, jangan saya cadangkan supaya anda tidak melaksanakan pengajaran operasi kira tambah nombor pecahan ini pada peringkat awalnya terus dengan melaksanakan prosedur. Kerana bila kita terus melaksanakan prosedur, mereka tidak faham apa-apa daripadanya dan menyebabkan mereka belajar secara menghafal dan akhir sekali hanya beberapa pelajar sahaja yang boleh faham, yang lain akan mungkin tidak faham dan mungkin lama-lama dia tidak suka kepada matematik yang sepatutnya dipelajari secara berfikir. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini, dan saya harap dia membantu anda untuk pengajaran operasi kiraan tambah nombor pecahan. Sekian daripada saya, Dr. Muhammad Ruzi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.